Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu nak bincang satu soalan ni daripada trial Kelantan. Uh, um, Cikgu dah bagi rasanya, cuma dia kata dia belum sempat bincang. Okey, jadi cikgu pilih-pilih je lah ya soalan daripada yang negeri tu. Okey, cikgu pilih soalan nombor 6. Cikgu nak bincang tajuk ni lah, termokimia. Okey, soalan ni kata menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam eksperimen untuk menentukan haba penyesaran kuprum oleh zinc. Okey, so inilah haba penyesaran kuprum oleh zinc, maksudnya dia guna larutan kuprum 2 sulfat kan. Maksudnya dia nak guna zinc ni supaya dia boleh keluarkan copper 2 sulfat ni. Copper daripada copper 2 sulfat ni. Maksudnya dia nak sesarkan, dia nak buang kuprum ni. So zinc ni akan tolong sesarkan kuprum. Maksudnya daripada larutan ni dia warna biru lah kan. Kuprum sulfat warna biru. Lepas tu nanti akan keluar, akan terbentuk mendakan copper dalam ni. So maksudnya copper tu berjaya disesarkan. Sebab kita guna logam kan. Kita guna logam ni yang lebih elektropositif. Jadi inilah maksud dia ni, haba penyesaran ni. Maksudnya telah berlaku proses penyesaran, iaitu kuprum disesarkan daripada larutan garam dia. Okey, so mula-mula tu dia ambil suhu berapa kan? Dia ambil suhu ni 29 darjah Celsius. Lepas tu, lepas dah bubuh dah zinc tu, dah berlaku dah tindak balas penyesaran tu, suhu pun meningkat jadi 35. Okey, lepas tu soalan dia haba penyesaran. Ni yang dalam buku teks lah, ikut definisi dia tu. Perubahan haba, maksudnya ni tak ada apalah, awak kena hafal je lah dalam buku teks tu. Apabila 1 mol logam disesarkan. Yang ni kena trik dia, awak kena ingat siapa benda yang terlibat ni. Kalau sini apabila 1 mol logam disesarkan, sebab dia penyesaran kan. Okey. Lepas tu satulah, ingat satu daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif kan, zinc ni. Okey, lepas tu yang A, tengok B. Apakah perubahan warna larutan kuprum 2 sulfat? Tadi cikgu dah cakap kan, dia asal dia tu kalau kuprum 2 sulfat tu dia warna biru. Okey, bila lama-lama dah copper tu dah disesarkan, biru tu dah tak jadi biru dah lah. Dia akan jadi pudar ataupun tidak berwarna. Boleh guna mana-mana. Nak cakap pudar boleh, tak berwarna pun boleh. Bila perubahan kan, kena cakap daripada apa kepada apa. Sebut daripada biru, boleh juga, ataupun mula dengan biru. Nampaklah daripada biru menjadi pudar, ataupun biru menjadi tidak berwarna. Boleh juga. Jangan kata menjadi pudar. Salah, tak dapat markah. Menjadi tidak berwarna. Salah juga. Sebab dia kena sebut perubahan tu maksudnya daripada apa kepada apa. Okey, lepas tu biasalah termokimia ni banyak mengira kan. Okey, hitung haba yang dibebaskan. Kalau haba tu maksud dia Q lah. Yang Q sama dengan MC theta. Kalau haba yang dibebaskan, Q terus. Maksudnya ingat Q sama dengan MC theta. M tu ialah jisim kan. Ada tak jisim dia berapa kat sini? Okey, kalau yang ni isi padu dia ni lah jisimnya 50. So tulis 50 darab dengan C. C berapa dah dibagi ni kan? 4.2 darab 4.2. Lepas tu apa lagi satu ni? Theta kan. Theta ni perubahan suhu. Maksudnya suhu tertinggi tolak suhu yang rendah. Suhu tertinggi berapa? 35 tolak 29. So perubahan dia ialah 5 tolak 29 berapa? 6 kan. So tekan je lah kalkulator ni, awak akan dapat nilai. Okey, so nilai dia ni adalah dalam joule. So tulis habis macam ni je. Kalau awak nak buat dalam kilojoule boleh juga. Sama je lah. Tulislah sama dengan 1.26 kilojoule. Contoh kan. Maksudnya bahagi 1000 lah nak dapat ni kan. Tapi Q ni kalau awak kira, jawapan dia mesti dalam joule. Jangan pergi buat sini kilojoule. Salah lah, beribu kilojoule kan. Banyak gila tu. Okey, so pasalnya dia dalam joule ni. So semua ni adalah joule. Okey, so habis je setakat ni je. Okey, so satu je markah kan. Sebab dia senang je lah ni kira, direct kan. Direct je. Okey, lepas tu akan ada pula mula haba yang dibebaskan. Itu sama dengan Q kan, MC theta. Okey, sekarang dia nak haba penyesaran. Haba penyesaran ni kena tengok balik definisi tadi ni.
Perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan. Ingat, 1 mol logam disesarkan. Maksudnya awak kena kira lah bilangan mol logam yang disesarkan tu. Logam tu logam apa? Yang disesarkan ni. Logam copper kan, cuprum ni yang disesarkan. Jadi awak kena kira, target awak nak kena kira bilangan mol logam ni. Lepas tu barulah awak cari perubahan haba apabila 1 mol ni. Maknanya mula-mula cari bilangan mol logam ni dulu. Masalahnya dia tak bagi terus kan. Dia akan bagi bilangan mol benda lain. Macam dalam soalan ni. Okey, nak senangnya sebenarnya awak kena buat persamaan dulu. Tajuk termokimia ni kena betul persamaan ni. Kena pandai lah. Okey, so buat persamaan ni dulu. Kuprum 2 sulfat tambah zinc kan. Ni kuprum 2 sulfat tambah zinc. Buatlah kuprum. Awak kena tahu ni sebab nanti kalau nak lukis gambar rajak aras tenaga pun kena letak juga benda ni. So ingat tajuk termokimia kena ada persamaan. Buat persamaan dulu. Kuprum 2 sulfat tambah zinc tadi. Ni kan. Kuprum 2 sulfat tambah zinc. Okey, lepas tu nak panah lah. Awak tahulah kuprum ni akan disesarkan keluar kan. Tu saja Cu. So Cu akan terhasil dan larutan tu akan tukar lah. Nama dia akan jadi zinc sulfat. Tulis tambah zinc sulfat. Lepas tu awak seimbangkan lah. Seimbang ni. Ni bila seimbang ni satu je ni semua ni. Okey. Lepas tu tulis maklumat yang ada. Maklumat yang ada ialah ni kan larutan ni. Kuprum ni dia ada 50 cm padu ni. Dengan kemolaran dia ni, kepekatan dia. So tulis kemolaran dia 1.5 ni. Maksudnya bila ada maklumat ni awak boleh cari bilangan mol. Bilangan mol kalau tajuk ni, kalau tajuk larutan ada larutan macam ni, cari bilangan mol, formula dia ialah MV per 1000. Ingat, bilangan mol N kecil sama dengan MV per 1000. Tu nak cari bilangan mol bagi sesuatu larutan. Maknanya kena tahu dia punya isi padu, V tu kan, V isi padu, lepas tu M ni kemolaran dia, 1 ni. So kira lah yang dia bagi ni. Dia bagi ni clue lah maksudnya. Kira dia punya MV per 1000, M dia ni kepekatan dia 1. Tulis 1. Lepas tu darab dengan V. V dia 50 kan, isi padu dia. Darab 50 bahagi 1000. Dapatlah 0.05 mol. Okey, ni baru kuprum 2 sulfat. Yang kita nak cari sekarang ni logam ni. Bilangan mol logam yang disesarkan. Cu ni. Nampak ni cikgu bulatkan Cu ni. Maksudnya dalam soalan pun nanti awak cari. Awak tulis awak nak cari bilangan mol Cu. Okey, lepas tu kita buat perkadaran ni lah. Dari persamaan 1 mol ni sama dengan bersamaan dengan 1 mol kuprum kan, ataupun menghasilkan 1 mol kuprum. Jadi kalau 0.05 berapa? Dia samalah kan, sebab dia 1 dengan 1 jadi 0.5 mol pun 0.05 mol Cu juga. Okey, dah tahu dah 0.05 mol Cu. So sekarang awak tahu 0.05 mol Cu yang terhasil ni akan membebaskan haba sebanyak ni. Okey, so 0.05 mol Cu terbentuk dan menghasilkan haba 1260 joule. Awak nak cari haba penyesaran. Haba penyesaran ialah bagi 1 mol. Maksudnya awak nak cari 1 mol. 0.05 banyak ni. Kalau 1 berapa? Kita nak yang 1 ni. Ingat, haba penyesaran maksudnya 1 mol. Okey, jadi kalau 0.05 dapat banyak ni, kalau kita nak 1, dah 1 mol berapa? Maksudnya, kalau kita yang cikgu pernah ajarkan, kita buat pindah silang tu, maksudnya 1 darab dengan ni, 1260, bahagi 0.05. Jadi cikgu pun terus buat bahagilah kan, sebab ni darab ni 1 je. Okey, so 1260 bahagi 0.05. Dapatlah, sebab tadi asalnya dalam joule kan. Jadi awak akan dapat 200 joule. Banyak ni kan, ribu-ribu. Okey, adakah ni jawapan dia? Tak lagi kan. Dia baru kata 1 mol membebaskan haba sebanyak ni. Kita nak haba penyesaran. Haba penyesaran tu delta lah kan. Delta H sama dengan, bila kita buat delta H, kita kena ada negatif atau positif. Awak tak buat ni, walaupun betul ni salah. Kena tulis kat depan dia tu, negatif ataupun positif.
Okey, sekarang ni awak nak tahulah haba ni, kebetulan soalan ni dah kata dah haba dibebaskan kan. Kalau haba dibebaskan maksudnya delta H dia negatif. Haba terbebas maksudnya suhu larutan tu lebih panas. Kalau haba terbebaskan, ingatlah kalau haba terbebas maksudnya dia lebih panas. Lebih panas maksudnya dia negatif. Awak ingat? Ataupun kalau awak tak ingat pun dia bebaskan ni, tak perasan ni, awak tengok balik suhu dia ni. Meningkat kan? 29 jadi 35. Maksudnya bila meningkat maksudnya lebih panas lah. Kan? Suhu meningkat maksudnya lebih panas. Lebih panas maksudnya negatif. Tindak balas exo. Ada banyak guna S tu. Alhamdulillah. Okey, dibebas. Haba terbebas. Larutan menjadi lebih panas. Lagi tindak balas tu tindak balas exo. Semua guna SSS tu kaitannya. Okey, lepas tu buatlah negatif. Okey, sekarang ni sebaik-baiknya awak tukarlah kepada kilojoule pula. Pasal nombor dia jadi puluh ribu kan. Okey, tukar pada kilojoule jadi 25.2 kilojoule. Kan, dia jadi kilojoule. Lepas tu ni adalah untuk 1 mol. Bila untuk 1 mol, kena buat per mol. Ataupun nak buat mol negatif 1. Pun boleh. Kilojoule mol negatif 1 kena tulis ni. Ni dia punya unit. Kena tulis unit dia. Kan katalah gram 2 kilogram. Kilogram kan kena ada. Mana boleh buat 2 saja. 2 salah lah. Kita tak tahu kan. Gram ke, kilogram ke. Ni unit jangan tinggal. Dalam sains kena ada jawapan akhir. Kalau depan-depan yang tengah-tengah ni, awak nak kira, masa jalan kira, tak apa lagi tak ada unit. Akhir kena ada unit. Macam ni kan. 1260 joule. J kena ada. Tak ada J, salah. Yang ni pun sama. Kena ada kilojoule mol negatif 1. Biasakan betul. Jangan buat kilojoule saja salah. Kilojoule mol saja pun salah. Kan ada mol negatif 1 ni. Ada negatif depan ni. Complete semua ni. Dapat lagi 1 markah. So soalan sini 2 je. Kan sebenarnya boleh bagi lagi ni. Buat persamaan ni. Ataupun tak nanti. Cikgu dah tengok dah dia punya persamaan dekat belakang. Okey, jadi yang ni dia nak bagi 2 je. Sebenarnya boleh bagi lebih. Okey, lepas tu tulis persamaan kimia. Ni tak ada masalah lah. Kita dah buat tadi kan. Nombor nanti kita dah buat dah. So, tulis balik je. Okey, lepas tu dia kata nilai haba penyesaran yang telah dihitung adalah lebih rendah berbanding nilai sebenar. So, awak hitung tadi haba penyesarannya awak dapat 25.2 kilojoule per mol. Kan? Okey, tapi sebenarnya haba yang sebenar adalah lebih tinggi nilai dia. Kenapa bila kita buat eksperimen jadi sikit kan, berkurang. Dia kata beri sebab lah. Bagi sebab dia lah ni. Haba ini kerana haba telah terbebas, hilang ke persekitaran. Masa kita buat tu tak semuanya kita kira, ada yang dah hilang ke persekitaran. Ni jawapan yang famous lah, selalu ditanya kan. Okey, kenapa hilang? Awak jawab haba yang terbebas telah pun hilang ke persekitaran. Okey, lepas tu dia ulang balik, dia guna serbuk magnesium untuk gantikan zinc. Tadi kita guna zinc, kan? Sekarang kita guna magnesium. Lepas tu awak ramal haba penyesaran tu nilai dia akan jadi lebih rendah ke lebih tinggi. Okey, sekarang ni sebab dia dah guna logam yang berbeza, awak kena tengok siri ni. Siri ni ada kan dalam buku teks awak tu. Okey, ni siri elektrokimia. Okey, lepas tu awak tengoklah kedudukan dia tu. Yang ni magnesium dan yang ni zinc. Asalnya guna zinc, sekarang awak guna magnesium. Magnesium ni lagi tinggi kedudukan dia. Okey. Bila dia lagi tinggi, maksudnya dia adalah lebih elektropositif. Lagi atas lagi lebih elektropositif nama dia. Okey. Lepas tu awak cakaplah nilai haba penyesaran lebih tinggi, dapat 1 markah. Ni. Sebab dia terbanding kan, banyak kena sebutlah siapa yang lebih tinggi. Nilai haba penyesaran yang menggunakan serbuk magnesium ni lah. Lebih tinggi, menjadi lebih tinggi. Lepas tu, bagi sebab kenapa? Kerana, awak cakaplah magnesium ni adalah lebih elektropositif daripada zinc dalam siri elektrokimia. Dapat lagi 1 markah. Okay, ingatlah ayat ni lebih elektropositif dalam siri elektrokimia. Jadi, bila lagi tinggi, maksudnya haba penyesaran pun lagi tinggi. Ni cikgu tambah sendiri ni sebab kadang-kadang ditanya juga kan, lukis gambar rajah aras tenaga. Aras tenaga ni yang ada macam ni lah kan, turun ke, naik ke. Sini tenaga. Tenaga haba dia tu asalnya tinggi kan. Tapi telah pun terbebas, dah jadi lebih rendah. Okey, so
kalau awak ingatlah, kalau exo, awak lukis dia ke bawah macam ni. Tenaga dia dah berkurang. Okay, so atas ni awak tulis apa ni? Tulis apa kat atas ni? Apa dia kat atas? Bahan ke hasil? Bahan lah kan mula-mula. Okay, mula-mula buat bahan. Yang bawah ni buat hasil. Sebab itulah kena tahu persamaan. Sebabnya nak tulis ni. Bahan dan hasil kat sini. Lepas tu bila haba dah nilai tenaga dah berkurang, buat ke bawah. Buat anak panah ni lah. Maksudnya awak tulis ni ada paksi, ada tenaga, bentuk betul, 1 markah. Lepas tu awak labelkan betul, ada bahan ni betul, ada hasil betul. Lepas tu tulis pula tenaga, dia punya delta H ni. Sama dengan tulis balik tadi 25.2 tadi kan yang kita dah kira tadi tu. 25.2 kJ per mol ni. Lengkap ni dapat lagi 1 markah. Jadilah 2 markah. Biasanya 2 markah je lah aras tenaga ni. Okay, so tu saja hari ni cikgu saja nak bincang. Sebab kita duk bincang selama ni, cikgu tak sempat lagi bincang tajuk ni. So sajalah cikgu nak ulang kaji balik. Cikgu bagi soalan tajuk ni lah, beberapa soalan. Awak cuba jawab dan kena hantar pada cikgu sebab cikgu nak check. Okay, itu saja.